Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrulillah. Pagi ini insyaAllah kita diberi keizinan untuk terus mempelajari, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran bagi memahaminya. InsyaAllah kita akan meneruskan tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Hari ini insyaAllah kita sambung lagi tadabbur ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Sesungguhnya Allah lah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Semalam saya telah mengupas bagaimana sifat kekalnya akhirah itu menjadikan ia lebih baik daripada dunia ini. Pagi ini insyaAllah saya akan mentadabbur ayat-ayat yang membuktikan bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan dia terlalu kecil nilainya nak dibandingkan dengan kehidupan akhirah. Tuan-tuan puan-puan yang ada buku boleh merujuk di halaman 118. 118. Maaf saya, 119 ya. Bahawa dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Di sini saya ingin mengajak tuan-tuan, mari kita melihat surah 87. Surah 87 ni surah yang popular, iaitu surah Al-A'la. Kita selalu membacanya. Mari kita lihat ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Sedangkan akhirah itu jauh lebih baik dan dia lebih kekal. Ya, ini juga semalam tak silap saya kita sudah pun membaca dan mentadaburnya. Jadi ini menunjukkan ayat ini menjadi dalil bahawa dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat tak ada apa-apa, terlalu sedikit. Nah, itulah maksudnya. Tetapi Allah nak cerita dalam ayat tadi, ramai manusia, kebanyakan orang dia suka kepada yang sedikit ini. Kenapa agaknya? Pertama kita kena faham. Itulah namanya dunia. Dunia ini maknanya sesuatu yang dekat dengan kita. Sekarang kita berada di dunia. Jadi yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita rasai, yang kita sentuh inilah dunia. Yang dekat dengan kita. Maka sebab itu tidak pelik kalau semua orang suka kepada dunia ini. Sebab ini yang dia nampak. Sedangkan akhirat, walaupun ia lebih baik, lebih kekal, tetapi ia suatu yang ghaib. Dipanggil ghaib. Sebab tu kita orang-orang beriman ni, allazina yu'minuna bil ghaib. Surah 2 ayat 2.
Ayat 3. Allah kata orang-orang yang beriman ini mereka beriman kepada yang gaib. Sebab benda ni gaib, tak nampak, tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Makanya kita kena beriman. Itulah bezanya dengan dunia. Dunia suatu yang jelas, nyata dan kita rasai sekarang. Jadi tak perlu lagi nak perlu kepada iman sebab benda dah jelas nyata. Iman ini mestilah sesuatu yang kita tak dapat pegang, tak dapat lihat. Itulah yang disebut dengan penekanan lagi. Beriman kepada yang gaib. Jadi akhirah itu termasuklah perkara-perkara gaib yang paling utama. Sebab itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan, Allah nak menceritakan dalam ayat yang kita baca 2 tadi, Allah katakan kebanyakan kamu manusia tu, itulah dia memang suka kepada dunia ni kerana saya sebut tadi dunia ni benda yang dekat dengan kita. Benda yang kita nampak, benda yang kita melihat, benda yang kita dengar, benda yang kita boleh pegang, benda yang kita boleh sentuh. Kita rasai. Jadi tak pelik lah kalau semua orang suka kepada dunia. Jadi sebab itulah Allah menurunkan Rasul, membawakan kitab-kitab, menceritakan tentang sesuatu yang lebih baik dari dunia ni. Itulah al-akhirah. Tetapi kerana akhirah ini suatu yang gaib, maka ramai yang manusia tak percaya. Kerana sebahagian manusia ni dia nak percaya benda yang dia nampak, baru dia percaya. Tak nampak, dia tak percaya. Itulah isunya, maka akhirnya takdir Allah, manusia ni jadi 2 kelompok. Sebab itu yang Quran cerita manusia ni 2 kelompok je. Satu kelompok itu disebut orang-orang yang beriman. Itu yang disebut tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, cirinya mesti beriman. Jadi sekelompok ini Allah sebut orang-orang yang beriman. Satu lagi, kelompok kedua ialah kelompok orang-orang yang tidak beriman. Ini pembahagian besar. Sebab pembahagian ini, tuan-tuan dan puan, bukan sekadar di dunia. Pembahagian ini akan terus terjadi sehinggalah di yaumil akhir, hari akhirat nanti. Ataupun disebut yaumiddin di dalam ayat 4 surah Al-Fatihah yang kita sedang tadabbur ini. Di sana pun nanti kita akan dipisahkan 2 golongan ini. Segolongan orang beriman, tempat dia lain. Orang-orang yang tidak beriman, tempatnya lain. Itulah dia sebenarnya kelompok manusia ini menurut Allah. Dua kelompok aja yang ada. Tapi kita manusia ni menambahlah banyak lagi lah kelompok yang kita sebut. Macam-macam mengikut bangsa lah, kelompok bangsa, kelompok kaum, kelompok suku kaum lagi kecil lagi ada. Dibeza kelompok agama, macam-macam kelompok sosial. Itu menurut manusia. Tetapi menurut Allah 2 sajalah. Yang ini yang patut jadikan paduan dan pedoman kita. 2 kelompok, iaitu kita ni antara 2 aja. Nak memilih masuk kelompok orang beriman atau sebaliknya masuk kelompok orang yang tak beriman. Jadi kalau dari segi pendekatan agamanya, maknanya Allah kata hanya satu saja ad-din, cara hidup yang Allah redha. Inna dina indallah al-Islam. Islam satu je. Yang lain daripada Islam, tak kira lah apa nama sebutan namanya, dia adalah tertolak. Agama-agama yang dianuti oleh manusia yang Allah tak redha. Satu je. Sebab tu dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para rasul membawa Islam. Satu. Itu yang disebut dalam dalil. Tak ada pula disebut baik agama Yahudi, agama Nasrani, dia tetap agama yang tak termasuk. Sebab ini semua agama-agama ciptaan pengikut-pengikut dahulunya mereka ini kaum Nabi Musa, Bani Israel.
Setelah kematian Nabi Musa begitu lama, ratusan tahun, 400 tahun, mereka cipta agama baru, agama Yahudi. Sesat. Kemudian datang pula Nabi Isa membawa ajaran tauhid yang sama. Selepas 300 tahun kematiannya, kewafatannya, kaumnya mencipta agama baru. Namanya agama Kristian. Agama Nasrani. Tetap agama yang sesat. Biarpun mereka mendakwa dengan pelbagai dakwaan sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi semua dakwaan itu telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil pendirian tegas hanya satu saja yang diridai Allah, cara hidup ataupun din, iaitulah Islam. Yang lain semuanya batil, jelas dan mudah. Okey, tuan-tuan dan puan, mari kita melihat surah 36. Surah 36, surah popular ni. Iaitu surah Yasin. Ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Mereka itu mengemukakan bagi kepada kami masalan, perumpamaan tentang kekuasaan Allah itu, dan apa yang ia ucapkan. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur itu? Jadi itulah hujah orang-orang yang tidak beriman. Kita sudah senang. Orang yang tak beriman ni, dia tak percaya bahawa Allah akan menghidupkan semula manusia dan jin untuk menerima hukumannya. Dengan alasan logik akal mereka. Logik akal mereka, mana mungkin tulang ni dah hancur dulu. Orang dah mati. Jadi tulang-tulang tu hancur jadi tanah. Siapa yang nak menghidupkan? Cuma soalan-soalan itu agaknya kalau kita lihat dari segi logik akal mereka pun tidak sempurna. Kerana kalau mereka berfikir betul-betul menggunakan akal yang waras, mereka tidak akan bertanya soalan tersebut. Kerana apa? Kerana Allah dah menjelaskan bahawa bila ditanya siapakah, qala man yuhyil 'izam, siapakah yang akan menghidupkan. Jadi kalau tanya tentang soalan itu, seolah-olah mereka lupa bahawa mereka itu hidup di dunia ini sebelum mati itu, siapa yang menghidupkan? Sudah tentulah Allah. Sebab itu Allah menjawab di ayat berikutnya, ayat 79. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah bahawa yang akan menghidupkannya semula adalah yang mencipta pada pertama kali. Jadi itulah kata soalan tadi, kalau orang yang berfikir dengan waras pun dia akan faham. Nak menghidupkan semula ni bermakna kehidupan yang kedua. Bila ada kehidupan kedua, makna ada kehidupan yang awal. Awal marrah. Pertama kali itu siapa yang cipta? Dialah yang cipta, itulah yang akan menghidupkan. Itulah jawapan Allah tu. Jadi kaedah berfikir orang-orang kafir ni pun tidaklah juga menggunakan logik akal yang benar. Sebab kalau kita menggunakan akal berfikir dengan benar, sekarang kita tahu sesuatu diciptakan pertama kali, mestilah ada pencipta dan mereka mengakui ada pencipta. Maka pencipta itulah nanti yang akan menghidupkan semula setelah sesuatu itu mati. Jadi itu jawapan yang tepat.
Jadi kita nak melihat ini, ayat yang kita bawa ini untuk melihat bahawa demikianlah pemikiran sebahagian besar manusia yang tidak beriman. Mereka melihat dari sudut mata kasar, dari sudut yang zahir sahaja. Mereka tidak mau memikirkan. Sebab kalau mereka benar-benar menggunakan logik akal pun, mereka akan bertemu dengan hakikat bahawa Allah boleh menghidupkan balik sesuatu yang mati. Al-Quran banyak menceritakan ayat-ayat bagaimana Allah kata Allah menghidupkan sesuatu dari sesuatu yang mati. Dari suatu kematian itu Allah ciptakan satu kehidupan baru. Contoh yang selalu Allah ulang-ulangkan di dalam Al-Quran ialah bagaimana bumi ini yang dah mati, kering, kontang, kemarau. Hingga tak ada lagi benda hidup di atasnya, baik berupa rumputan ke atau binatang-binatang, tak ada, mati habis. Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Melalui hujan itu Allah hidupkan semula bumi yang mati. Itu banyak disebut dalam ayat-ayat. Salah satunya dalam Al-Baqarah ayat 164. Allah kata, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata, maksudnya begini, maknanya Allah kata, Allah turunkan daripada langit itu air. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka dengan air itu Allah hidupkan bumi yang telah mati tadi. Itu yang berkait dengan cerita saya kata tadi, bagaimana Allah nak tunjuk bahawa dia boleh menghidupkan semula. Bumi yang mati ni dulunya hidup. Sebab sebelum kemarau tu ada tumbuhan, ada binatang-binatang melata, ada ikan-ikan berenang di air. Tetapi ketika musim kemarau, bumi menjadi mati. Tetapi dengan izin Allah dia turunkan hujan. Dengan air hujan tu, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah kata kami hidupkan dengannya, dengan air hujan itu, bumi yang mati tadi. Maka tumbuhlah balik tanam-tanaman menghijau, rumput-rumpai tumbuh. Kemudian bila ada tempat bergenangnya air, kemudian kita melihat ada anak-anak ikan. Kemudian wabassa fiha min kulli dabbah. Allah juga menyebarkan binatang-binatang melata dalam. Lepas tu kita akan lihat semut, binatang apa saja ada. Datang dari mana? Jadi kalau kita menggunakan akal waras, kita akan menemukan itulah Allah dah tunjukkan. Boleh lihat bagaimana Allah kata dia menghidupkan semula. Kehidupan yang kedua itu mudah. Dan dalam ayat lain Allah menyebut bahawa mencipta kali kedua itu lebih mudah daripada mencipta pertama kali. Tapi orang kafir itu kerana hati mereka itu tertutup. Maka bawalah hujah bagaimanapun, bawalah dalil bagaimanapun, mereka tetap tidak beriman. Itulah sifat orang-orang kafir yang tak beriman sebagaimana Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama ada engkau beri peringatan, beri ancaman kepada mereka atau engkau tak beri, sama aja. Mereka tetap tidak beriman. Kerana apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa syawah. Allah dah sebut dah. Kerana hati mereka tertutup. Kerana keingkaran mereka untuk beriman kepada Allah, hati mereka tertutup. Pendengaran tertutup, penglihatan pun tertutup. Sehingga yang depan mata yang jelas secara saintifik, yang jelas secara logik akal pun tak boleh membuka hati mereka. Itulah keadaannya. Jadi sebab itulah kita kena faham. Allah tunjukkan bukti-bukti jelas yang boleh difikir dengan akal. Boleh diperhatikan. Tapi orang kafir mereka tetap tak mau beriman. Itu tak boleh kata apalah. Itu sebabnya Allah sebut begitu. Orang kafir itu sama aja. Kalau bagilah hujah apa, bagi dalil apa, bawa
Ini kata dalil Quran. Kita bawa dalil saintifik pun mereka tetap tak percaya. Walaupun mereka tahu. Itulah keadaan sifat orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tak beriman ni dia tak mau yakin kepada benda yang gaib. Itulah ceritanya. Sebab kerana Allah kata hati mereka telah tertutup. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, mari kita lihat surah Al-Isra, surah 17 ayat 18. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, disebut ajilah ni mana benda yang tergesa-gesa yang sekarang, maka ajalna lahu, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya maja'alna lahu jahannam, kami sediakan baginya neraka jahannam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi, tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dah bagi tahu. Allah kata tak ada masalah kau nak dunia, kami bagi. Tapi ingat, kerana kau nak dunia saja kau dapat dunia, tapi di akhirat nanti tak dapat lagi apa-apa bahagian pun. Maka yang pasti di akhirat nanti Allah sebut, kerana kau tak beriman, kamu akan dimasukkan ke dalam jahannam yaslaha mazmuman madhura, untuk membakar kamu dalam keadaan yang hina dan tersingkir. Sebab itu kena faham, mazmuman madhura ni kalimah yang menggambarkan kehinaan yang amat sangat. Tak dipedulikan dah lagi nanti. Di akhirat itu tak dilayan, tak dipandang. Seperti mana kita selalu membaca ayat-ayat lain bagaimana di akhirat nanti, orang-orang yang tak beriman dulu, masa itulah nak beriman. Minta kepada Allah nak balik ke dunia, nak beramal soleh. Allah kata tak ada dah. Allah kata dulu kamu lupakan aku, lupakan kebenaran aku, hari ini aku lupakan engkau. Demikianlah antara yang disebut mazmun madhura itu. Satu suasana keadaan yang penghinaan yang amat sangat. Tak dipeduli, itu yang makna tersingkir. Tak dilayan lagi. Jadi sebab itu kita orang beriman kena sedar, hendakkah kita hidup dalam keadaan yang dihina sedemikian. Hina itu satu hal, kena mengalami seksa lagi. Masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillah min zalik. Demikianlah Allah kata tadi, manusia yang hari ini kamu tak mau beriman kepada kehidupan akhirat, tapi kamu merasa dunia inilah segala-galanya, masihlah kan. Maksud begitu. Kemudian engkau hendak segera, hendak benda yang segera. Itulah bezanya. Dia hendakkan benda tu dapat sekarang. Ambillah sekarang dunia. Allah kata Allah bagi. Sebab tu dalam ayat yang selalu saya baca berkaitan doa Nabi Ibrahim tu Allah sebut. Qala wa man kafar fa umatti'uhu qalilan. Kan? Ayat tu beberapa hari yang lalu saya sebut. Bahawa Allah kata orang kafir pun aku akan bagi. Aku akan bagi mereka nikmat, rezeki, kemewahan supaya mereka itu bersukaria. Fa umatti'uhu qalilan, tetapi dalam tempoh yang pendek di dunia ini. Jadi itulah keadilan Allah. Allah bagi orang kafir nikmat, enjoylah sungguh-sungguh di dunia ini, kerana kamu sekejap saja di dunia ini, selepas itu nanti tak ada lagi dah. Itu kena faham dalam konteks ayat ni juga menyokong ayat yang kita baca tentang doa Nabi Ibrahim tadi. Mana Allah kata tak apa, engkau nak segera, kami bagikan segera. Kau enjoylah dunia ini. Tapi ingat, habis ini, sampai kamu ke fasa ketiga, masuk ke sana, kamu dah tak ada lagi dah. Segala nikmat ni hilang dari kamu dan kamu alamilah
janji-janji Allah, iaitulah saksaan Allah. Itu saja yang membezakan. Kemudian dalam kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 200 tentang doa. Ayat 200 tentang doa. Ada sebahagian Allah sebut. Ini ayatnya berkaitan dengan haji. Jadi setelah ayat 200 ini di fraza keduanya Allah sebut faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tak ada, dia tak sebut hasanah, maaf ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia minta tu je. Ada orang tu dia nak dunia aja. Ini yang Allah sebut ni dalam doa ni. Maka Allah kata wa malahu fil akhirati min khalaq. Kerana dia hanya minta dunia. Rabbana atina fid dunya. Maka kerana dia minta dunia, Allah bagi. Itulah sebab kita melihat, saya kata selalu saya sebut, jangan kita cemburu. Allah bagi orang kafir banyak kelebihan. Kadang mereka tu jauh. Hidup mewah, senang, lenang daripada kita. Jangan cemburu. Kerana bahagian mereka di sini sahaja. Itu janji Allah. Allah dah sebut. Jadi jangan kita cemburu. Sebab Allah dah sebut ni, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka nanti mereka tak ada lagi bahagian di akhirat. Dia dapat dunia aja. Tengok 2-3 ayat ni saya nak ceritakan bagaimana Al-Quran tu saling support. Menyokong ayat-ayat yang ada. Jadi kita baca tadi ayat yang dalam surah Isra. Tapi yang ini dalam surah Baqarah pun, dalam bab doa pun Allah sebut tu. Sebab itu kita orang beriman, kita minta dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita minta kebaikan di dunia sampai di akhirat, dan kebaikan di akhirat pun kita nak, dan minta jauh daripada azab. Sedangkan orang yang tak beriman tadi, mereka kalau boleh minta nak dunianya. Itulah berbezanya di situ. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat surah 10. Surah Yunus ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna, tidak menaruh ingatan akan menemui kami. Waradu bil hayati dunya, sedangkan mereka itu redha, berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tentram dengannya. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan kami. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah tempat kediaman mereka nanti di akhirat, ialah neraka Jahannam. Bima kanu yaksibun, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang telah mereka lakukan. Ini ancaman Allah kepada orang yang memilih dunia, tak mau akhirat. Nampak beza orang kafir ni, orang tak beriman ni, dia pilih nak dunia ni, tak pernah fikir dah pun nak akhirat. Jadi Allah kata, tak apa engkau nak dunia, aku bagi dunia, tapi ingat bahawa di sana nanti tempat kamu ma'wahum. Maknanya tempat kediaman mereka itu ialah an-nar, neraka Jahannam, api neraka yang membakar mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan oleh hasil usaha mereka di dunia. Kan mereka di dunia Allah bagi pilih. Kita orang yang beriman memilih akhirah kerana kita diberitahu oleh Allah dan kita beriman kepada Allah. Allah kata akhirat itu lebih baik.
Jadi dunia ini tidak pula kita abaikan. Jadi orang yang beriman ni dia landasan dia benar. Dunia kita ambil, dunia kita jalani, bukan makna macam setengah faham-faham agama-agama batil. Mereka terlalu ruhbaniyah, bersikap menolak dunia. Itu kata ruhbaniyah ni, makna istilah yang merujuk kepada sikap membuang dunia. Contoh, orang-orang yang agama lain kan mereka hidup bertapa, bawa diri, mengasing diri dari dunia, tak mau campur masyarakat. Kemudian mengasingkan diri, mengangkat status mereka seolah mereka itu manusia yang suci. Itu kan sifat-sifat rubaniyah. Sedangkan Islam tidak. Islam menjelaskan dunia tetap kita jalani. Makan kena makan. Pakaian kena pakai pakaian. Boleh mengambil perhiasan, emas, perak. Tidak ada masalah. Nampak berbezanya. Sebab Islam itu duduk di tengah. Wasatun. Di tengah-tengah. Dia tidak rubaniyah. Dia tidak bersikap meninggalkan dunia, mengasingkan dunia atau benci dunia. Tidak. Itu berbeza. Maknanya Allah kata, hiduplah di dunia dengan cara di dunia. Tetapi, sungguh pun begitu, Allah bagi panduan. Itu sebabnya Islam itu din, cara hidup. Ada caranya nak menghadapi kehidupan dunia. Itu yang Quran Sunnah aturkan. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ini halal, yang ini haram. Yang ini baik, yang ini buruk. Itu Quran menceritakan. Sebab itu Quran itu disebut Al-Furqan. Dia membezakan. Maknanya kita disuruh menjalani kehidupan dunia. Sehingga sebab itu dalam satu ayat itu Allah sebut wala tansa. Janganlah kamu lupa tentang habuan kamu dunia. Nasibaka minad dunia. Janganlah kamu ke akhirat sampai kamu lupa nasib kamu dunia. Jangan pula. Makna begitu. Makna ada keseimbangan. Tetapi dalam keseimbangan itu Allah menyebut bahawa akhirat lebih baik. Jadi kita fahamlah makna keutamaan kita ialah akhirat. Jangan pula dunia melebihi pula. Jadi dia tak seimbang begitu. Keseimbangan dia ialah akhirat mesti duduk di atas. Diutamakan daripada dunia. Itu bezanya. Jadi Al-Quran memandu kita. Memandu kita untuk memilih yang mana yang terbaik. Sebab itu dalam ayat-ayat yang kita sudah tadabbur ini, Allah menjelaskan dunia itu pun baik, tetapi akhirat lebih baik, Allah kata. Salah satu dalil lebih baik itu kerana akhirat itu sifatnya kekal abadi. Sedangkan dunia ni sementara. Jadi di situ pilihlah nak yang abadi kan, nak yang sementara. Di situlah berbezanya kita orang-orang yang beriman, kita memilih yang abadi. Sebaliknya, orang-orang yang tak beriman, mereka memilih yang sementara waktu ni. Yang qalil Allah sebut. Sedikit yang Allah sebut. Yang itulah pilihan mereka. Jadi di situlah berbezanya antara dua kelompok ini. Sekadar itu dulu tuan-tuan perempuan kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Jadi saya akan bagi nota hari ini.
Ini nota kuliah kita pagi ini. Tuan-tuan bolehlah rujuk ketika mengulang kaji untuk mentadabur ayat-ayat yang telah kita pelajari. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.